So kami di AG Nutrition, ya, kami adalah orang kata genuine product based network marketing company di mana kita menengahkan ya diri kita dalam pasaran sebagai sebuah syarikat product based, tuan-tuan dan puan. So sebagai sebuah syarikat product base, kita take ilmu untuk pengetahuan produk, informasi produk dan sebagainya. Kita ambil benda ni, kita titik beratkan dengan serius kerana kita mahukan ejen-ejen kita bukan saja buat duit, ya, bukan saja ejen yang efektif dan orang kata kaya raya, ya, tetapi kita nak juga ejen-ejen. Kami percaya yang ejen-ejen yang berilmu tentang produk bukan sahaja dia ada informasi yang baik dan tepat, tetapi ejen yang berilmu tentang produk juga akan menjual produk dengan etika. Ya, so kita bukan saja nak melahirkan ejen-ejen yang menjual produk terus menjual sahaja, tetapi kita nak yang terus menjual dalam keadaan beretika. Bukan kerana apa? Ya, sebab MLM is MLM, you pun tahu semua orang boleh join bisnes ini dan bila kita join macam you yang menonton pada malam ini pun most of you pun bukan orang technical, ya, kita bukan doktor, kita bukan pharmacist, kita bukan chemist, kita bukan dietitian dan sebagainya. So kita datang daripada berbagai-bagai background, ya. Tapi bila kita join bisnes ni, kita nak menjual produk kesihatan. Ya, tapi kita bukan doktor. Itu maksud saya. So kita sebagai salesman, ya, salesperson yang menjual produk-produk kesihatan, of course kita kena ada etika kita dalam menjual produk. So kena berilmu, kena tahu jawab, jangan overclaim, ya. Kalau ya cakap ya, kalau tak cakap tak boleh. Jangan kau ya kan aja sebab semata-mata nak bonus berapa RM30, RM40 punya sales tu nak closing, dia ya kan aja apa orang tu tanya. Tu tak boleh tu, kan? Saya punya ni naik kurap lah lutut. Bagus, boleh. Saya kanser pun boleh sembuh. Bahaya tu dah overclaim, kan? Saya ni pekat sikit. AG Shera ni tuang dalam telinga, nanti pekat tu boleh dengar balik. So macam-macam. Semata-mata nak closing. So kita nak elakkan juga. So guys, you have to understand, ya, industri ni kita semua tahu, ya, bukan semua orang suka orang MLM. Kita tahu kan, bukan semua orang suka orang insurans sebagainya. Tapi soalannya kenapa benda ni berlaku, ada setengah pihak tak suka kan orang-orang MLM sebab benda-benda macam ni, ya. Kita menjual, memaksa, jual tanpa etika, ya, main janji nak closing, main je kan aja, orang tu tak boleh makan pun sumbat juga produk masuk mulut. So ini yang benda-benda yang kita kena kontrol. So benda ini nak kontrol, of course, sebaik-baik kontrol adalah melalui pembelajaran ataupun menambahkan ilmu. So that's why we are here tonight, guys. Pada malam Rabu jam 8.30. So kita berselang-seli, ada satu minggu kita buat preview cerita business opportunity di dalam AG Nutrition macam minggu lepas, dan minggu ini kita masuk kita punya product training. Dan product training kita pada hari ini ataupun product talk yang saya nak sampaikan pada anda, ya, bukan product package. So kalau anda orang AG, anda tahu product package maksudnya AG Shera, AG Block lah, kan? So produk lain ni kita panggil produk shopping mall, tuan-tuan dan puan. So, ramai orang ejen-ejen kita dah mahir dah. AG Shera, AG Block. Tetapi produk-produk shopping mall lain, ya, seperti kita ada AG Beauty, kita ada AG Fibery, kita ada AG Rose, ya. So banyak-banyak lagi produk yang lain yang saya lihat lah, ya, saya pada pendapat saya, apa yang saya nampak kurang sikit. Ya, sebab biasalah tengok marketing plan pun nak closing orang ni, so bila dia kaki closing tu, dua produk tu jalan paling famous, AG Shera dengan AG Block. Tapi sebenarnya dekat sebelah sini produk-produk yang kecil-kecil yang kita perbanyakkan ini, tuan-tuan dan puan, please understand sebenarnya sini pun sebenarnya lubuk bisnes. Ini pun satu lubuk wang sebenarnya yang sangat-sangat besar. Ya betul, saya faham kita dalam peringkat membina ni kita masih hidupkan kita punya pendapatan aktif, ya, macam kita punya introducer bonus, pairing bonus, leadership bonus dan sebagainya. Dan ini banyak ke arah closing, banyak ke arah sponsorship. Tetapi penggunaan produk sebelah sini, penjualan produk sebelah sini, saya nampak budaya ini masih boleh ada lagi room for improvement yang kita kena upkan sikit kita punya game, ya, di mana produk-produk ini pun satu lubuk yang sangat-sangat banyak sebenarnya bisnes, ya, tuan-tuan dan puan. Sebab orang yang consumer base, katakanlah anda buat income daripada sponsoring 5,000 sebulan ataupun anda buat income 5,000 sebulan dalam shopping mall, contoh, ya, 5,000 shopping mall. So kalau kena PKP, saya bagi satu contoh. Ya, kalau anda punya income aktif bukan pasif, ya, daripada sponsoring, maksudnya kalau kena PKP anda tak boleh buat sponsoring, maka tak ada income. Jatuh 5,000 tu boleh jatuh kosong. And it's a matter of one night saja, kan? Tetapi orang-orang masa PKP kita dapat lihat yang mana memakai produk, menjual produk, kumpulan dia budaya menjual produk itu tinggi, ya, nampak income mereka stabil.
stabil. Sebab bila kita menjual produk, income kita datang daripada customer, dan customer adalah customer yang repeat purchase. Tiap-tiap bulan customer tu juga beli. Kalau you ada customer yang banyak ni yang bagi you income 5,000, tiap-tiap bulan kalau mereka beli, ni lah dia 5,000, follow up saja. Tak ada pipeline closing, tak ada menjual, follow up saja. Make sure dia orang top up produk mereka dan sebagainya. So income jalan. Kan? So kita dapat lihat masa PKP tu jelas, ya. So itu sebabnya kita adakan training ini juga, ya, product talk. So kita nak menceritakan produk-produk kita yang dalam bershopping mall supaya anda lebih yakin, ya, menggunakan produk ini dan ataupun lebih yakin dalam menjualkan ataupun memperkenalkan produk ini pada customer kita ataupun kawan-kawan kita lah, ya, for that matter. So pada hari ini, ya, so macam saya janjikan, pada hari ini kita bercakap tentang produk kita yang agak top juga sebenarnya di dalam shopping mall, agak famous, semua orang sukakan produk ini, laku, ya, produk yang kita panggil AG Fibery. So AG Fibery kita boleh slide, ya. So AG Fibery ni kita punya tagline is feel good, look good. Ya, kita tak nak nampak je hebat, tak nak nampak je cantik, tapi kita nak juga rasa best. Sebab produk ini dia ada dua kunci dia kenapa you kena pakai AG Fibery. Dua sebab utama ialah yang pertama adalah untuk mencapai berat badan, ya. Dia bukan diet punya produk, tapi kalau anda sedang diet, AG Fibery ini harus dimasukkan dalam rejim. Dalam you punya jadual diet you kena ada masuk ini supaya memudahkan you mencapai berat badan ideal anda yang anda inginkan dan sebagainya. So untuk melangsingkan badan, function dia untuk aku kata weight control lah. Kedua adalah untuk orang yang ada masalah pembuangan, pencernaan. Susah buang, ya, setengah orang ada masalah buang pun kadang-kadang 3-4 hari sekali, 2 hari sekali, dan suka juga saya nak beritahu anda pada malam ini, kalau anda rasa anda normal, sebab kebanyakannya orang umur 30 tahun ke atas, pembuangannya kebanyakannya 1 kali sehari. 1 kali sehari. Ikut jadual badan lah, ada orang yang dibuang setiap pukul 6 pagi, ada ikut 9 pagi, tengoklah, ya. Tapi kebanyakannya kita umur 30 tahun ke atas, kita buang sekali sehari. Dan kita rasa benda ni normal. Sebenarnya tak normal, guys. Kalau anda buang sekali sehari, tak normal. Itu maksudnya pencernaan kita dah ada tempat yang kita kena perbaiki, kena perbetulkan. Kita kena respon. Ya? Kita bagi umur ni tak boleh suka hati je. Ya? So benda ni kita kena respon, tuan-tuan dan puan-puan. So pembuangan kita kena pastikan kalau boleh yang sihat adalah 2 kali sehari. 2 kali sehari. Sebab kalau saya fikir balik, masa saya kecil-kecil, ya, masa saya muda, saya ingat balik, memang boleh, memang betul. Kita buang 2 kali, kadang-kadang 3 kali sehari. Kan? Sikit more, nak buang, nak berak. Kecil, ingat lagi tak? Ya, tapi bila kita dah dewasa, memang betul. Saya pun tak puasan bila dia dah jadi 1 kali sehari ni. Saya rasalah, ya, saya rasa kalau saya punya perhatikan, rata-rata umur 30 ke atas lah, saya rasalah, ya. Saya pun tak berapa ingat bila dia jadi 1 kali sehari tu. Tapi oleh kerana dia berlaku perlahan-perlahan, anda tak perasan. Hari ni saya bagi tahu 1 kali sehari tak sihat, guys. So kita perlu lakukan sesuatu, kita perlu respon. Sebab ni penting ni. Pasal usus kita ni sangat penting, perlu dibersihkan. Nanti saya akan cerita as we move along dengan kita punya slide pada malam ini. So AG Fibery, tuan-tuan dan puan-puan. Macam saya sendiri pun saya menggunakan AG Fibery. Ada orang terkejut, dia kata Cik Shan dah kurus dah, nak makan AG Fibery apa lagi kan, hilang kan. Kata Shan, dah kurus dah tu. So saya bukan ambil kerana untuk lose weight, ya, saya ambil untuk pembuangan lah, sebab saya one of those yang secara natural buang sekali sehari. Tapi memang betul, so sebagai orang yang ambil untuk tujuan pencernaan, pembuangan, saya tak ambil 1 seceh setiap hari. Saya tak ambil 1 seceh setiap hari. Saya ambil 1-2 seceh seminggu. Sebab saya perasan bila saya ambil 1 seceh tu, saya boleh buang 2 kali sehari dalam 2-3 hari ke hadapan. Lepas tu hari ketiga, hari keempat tu dia dah jadi sekali sehari balik. So saya nampak, okey, kalau macam itu maksudnya saya punya dos mungkin badan saya sesuai 2 seceh sehari. Untuk hanya membantu saya berbuangan. Dan ni testimoni saya sendiri juga. Pada bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan, memang saya rasa ramailah ada masalah ni. Sebab kurang makan, kurang air kan, kita susah buang. Kalau dulu buang sekali sehari, bulan Ramadan, bulan puasa, kadang-kadang 2-3 kali sehari kadang-kadang kan. So bila bulan Ramadan yang ni, tahun ni yang baru lepas ni, saya amalkan AG Fibery dan Alhamdulillah, first bulan puasa saya, tiap pagi lepas sahur, boom, flash buang. So badan sedap, puasa pun sedap kan. So itu saya punya personal experience lah dengan produk AG Fibery. Alright. Okey, dan juga bantu pembuangan dia, tuan-tuan dan puan, maaf ya, bantu pembuangan dia kalau kita makan bagi dia 8 jam.
ya, untuk dia buang daripada time kita nak buang. So kalau anda selalu time anda buang pukul 6 pagi dan anda ambil minum sebelum 8 jam lah, maksudnya sebelum tidur. Kalau anda nak buang pukul 5 petang, ambillah pukul 10-11 pagi dan sebagainya. So kita kena susun sikit timing ikut kita punya jadual badan kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya. So macam travelling, ya, kadang-kadang ada setengah orang bila dia travel saja dia masalah psikologi, dia tak boleh buang. Saya rasa ramai orang juga yang macam ini. Duduk rumah tiap hari dia boleh buang pagi, tapi bila dia travel je, tidur hotel lah, tidur rumah kawan ke, tidur macam mana dan sebagainya, pergi camping ke, dia dah tak boleh buang sehari 2 hari. Yang ini pun boleh bawa AG Fibery untuk function travelling juga. Alright. So sebelum saya nak cerita tentang produk, apakah dietary fiber, tuan-tuan dan puan-puan? Ya, ini yang saya nak bincangkan. Ya, sebab produk kita banyak berkenaan dengan dietary fiber. Ya, sebab fiber ni function dia macam-macam, bagus untuk kita punya kesihatan, untuk bantu buang, untuk bantu buang lemak, buang sugar dan sebagainya. So it is very important. Ya, so fiber ni, contoh-contoh makanan fiber macam tengok di sebelah sini saya, ya, macam biji-bijian, kacang, ya, buah-buahan dan juga sayur-sayuran, ya, kita ada vegetables dan sebagainya. So ini adalah makanan-makanan yang sangat tinggi fiber, ya, dietary fiber lah yang kita boleh makan lah, ya. Dan ini semua sebenarnya sangat kurang dalam diet kita. Kalau kita tengok budaya makan pemakanan barat, ya, kemungkinan kita akan dapat lihat mereka banyak mengamalkan makanan-makanan seperti ini, especially vegetable dan juga buah-buahan. Ya, macam tu. Macam western punya diet memang begitu, ya. So kita dapat lihat kalau macam kita orang Malaysia, Asia punya makanan punya culture, mungkin kita lah orang Malaysia, kita makanan kita sayur tu jadi lauk kecil. Ya, yang lain, yang nasinya banyak, yang dagingnya banyak, sayur tu sikit, ya, sebagai orang kata side dish, orang kata, ya. Kalau buah-buahan pun bila lepas kita makan dinner, kita makan sikit buah-buahan, share lah satu keluarga, ambil sikit-sikit. So hanya sebagai side dish. Itu sebabnya kita banyak kurang buang, ya. Di mana budaya barat makanan dia kalau fruit salad dia ataupun salad dia memang satu bowl, memang boleh jadi satu meal. Tuan-tuan dan puan-puan. So kita tengok, kadang-kadang kita tengok filem-filem Hollywood, anak-anak orang putih ni, ya, pagi-pagi dapat satu bowl. Ada buah-buah strawberry lah, ya, buah papaya lah, buah pisang lah. So makan dia punya fruit salad dan sebagainya. Tapi kita tak ada dalam budaya makan kita. Ya, kita makan sikit ke tepi. So itu sebabnya kita budaya makanan orang Asia ni, especially orang Malaysia, kita kena banyakkan, kita kena improvekan pengambilan dietary fiber kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. So ini yang kita kena pentingkan juga, sebab tanpa makanan-makanan macam ini, dia tak ada boleh buang. So dietary fiber ini adalah satu plant based food yang tidak boleh didigest secara sepenuhnya dalam badan manusia. So ini makanan-makanan dia. Contoh kalau anda makan jagung, ya, malam ni makan jagung, besok pagi anda buang, nampak tak jagung 2-3 ketul? Saya rasa semua orang, sebab jagung tu tak diproses, dia fiber. Dia tidak boleh diproses sepenuhnya oleh kita punya metabolisme manusia ni. So itu sebabnya dia akan lalu. Bila dia lalu tu, yang dia akan tarik, dia akan flush, dia akan bersihkan. Faham tak? Itu konsep dia. Dia lalukan, dia bersihkan. Sebab dia tak boleh diproses, dia tidak hancur kan. So itu sebabnya dia bagus untuk pembuangan kita. Macam mana cara dia bagus? Ini saya akan terangkan seketika saja lagi. Alright. Okay. So yang pertama, sebelum kita masuk produk, masih lagi di fiber. Fiber ni dia ada dua jenis. Dia ada soluble fiber dan juga insoluble fiber. Kalau soluble fiber dia adalah fiber jenis yang attract air. Kalau insoluble fiber dia repel, dia buang air. Okay. So soluble fiber ni macam saya tengah tunjuk slide sekarang ni, dia menarik air, dan bila fiber ni dalam usus kita, perut kita, dia tarik air, dan proses ini dia akan menghasilkan sejenis laxatives, ya, ataupun dia sejenis gel dalam kita punya perut ini. Ya. So bila gel ini, kenapa dia nak jadi gel, tuan-tuan dan puan-puan? Because gel ini dia memelahankan kita punya digestion. Ya, dia memahankan kita punya digestion. Sebab bila dia dah bergel, dia dah besar macam itu, tuan-tuan dan puan, maka dia akan mula bergerak perlahan-lahan. So bila dia bergerak perlahan, proses makanan, absorption makanan pun akan jadi perlahan. Dia tak boleh collect. Contoh, kalau anda banyak makan gula, anda banyak makan kolesterol, benda-benda berminyak, ya, bila masuk dalam perut kita, asid perut kita akan ambil dan absorb, proses terus. Ambil. So kalau banyak lemak, banyak gula, ambil. Bila ambil tu yang badan naik, jadi badan gemuk, jadi besar dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Bila dia dah masuk, benda tu ambil.
Tapi bila kita ada fiber tu dia macam saya katakan tadi tu, dia jadikan satu selaput gel. Makanan tu dah duduk dalam gel. Anda banyak makan gula ke, banyak makan lemak ke, kolesterol ke, dia dah duduk dalam gel tu. So asid perut kita yang nak ambil tu, dia tak sampai. Faham tak? Kalau sampai pun tak sampai sepenuhnya. So dia tak dapat nak sedut gula, sedut lemak, sedut kolesterol yang kita makan tu, dia tak dapat nak sedut sebab gel tadi tu protect. Faham tak? So segala gula, lemak, kolesterol kita makan tu semua dia akan turun buang. So itu yang dia kata AG fiber ni untuk anda lose weight tanpa perlu berlapar-laparan, tanpa perlu lapar kebuluran. Anda boleh makan macam biasa, dia yang tolong buangkan. But of course kalau anda diet, anda kurangkan ambil gula, kolesterol, minyak dan sebagainya, membantulah, lagi bagus. Tapi kalau anda tak boleh tahan sangat makan, ambil AG fiber ni, dia boleh tolong buangkan. Okay, so dia sangat beneficial untuk weight loss, dan oleh kerana gula pun dia sangat bagus untuk kita punya maintain kita punya blood glucose, ya, dan glucose gula dalam darah kita. Dan juga bila dia kembang itu, dia akan menjadikan satu benda, orang kata you tak akan makan banyak. You tak makan banyak, ya, sebab dia mengembangkan perut, dia mengisi perut, benda yang fiber tadi tu. So dia akan bagi anda rasa apa yang kita panggil satiety. Bahasa Inggeris dia lah, maksudnya rasa kekenyangan yang puas. Maksudnya anda makan sikit pun dah kenyang dah. Sikit yang makan tadi pun, gula dia, kolesterol, lemak pun dah dibuang sebab gel tadi laxative oleh soluble fiber tadi. So boleh follow So dia juga kata di sini reduce absorption cholesterol into bloodstream, dan secara tak langsung meningkatkan mengurangkan LDL. LDL ni kita tahu dalam darah kita ada good cholesterol and bad cholesterol. Ya, so bila kolesterol tadi tu duduk dalam gel, asid perut tu tak boleh nak ambil, tak boleh nak absorb masuk dalam darah kita, maka kolesterol kurang masuk dalam darah kita. Ya, so darah kita akan increase good cholesterol, HDL, maka darah kita akan cair, dan macam selalu dalam produk talk saya dalam AG Syara dan sebagainya, anda pun tahu produk darah yang cair bagus untuk jantung, elak stroke dan sebagainya, penyakit saraf dan sebagainya. So it is good also. Ya. So itulah dia, ya, kita punya soluble fiber kita. Ini belum masuk produk lagi guys. Saya boleh bagi anda faham, ya, kenapa fiber ini penting. Second, next adalah kita punya insoluble fiber. Ya, insoluble fiber ini dia repel water guys. Ya, dia repel, maksudnya dia buang. So macam tadi tu dia jadi gel, dia tarik air. Ini dia buang air supaya kita punya najis, ya, proses makanan yang nak dibuang itu dia boleh jadi bulk, membesar, mengeras dan membesar. Ya, kerana kalau dia besar dan dia keras, maka dia akan membantu kita melancarkan proses pembuangan. Ya, kita punya berkumul lah berak, najis kita dan sebagainya lah. So dia mudah untuk berjalan. Sebab anda kena faham, ya, najis dalam usus kita ni bukan benda hidup. Dia najis, buangan, dia bukan benda hidup. Ya, bukan mikroorganisma, bukan organisma. So dia tak boleh bergerak dengan sendiri. Macam virus ke bakteria, dia boleh bergerak sendiri sebab dia organisma. Macam ni, najis, dia bukan benda hidup. So usus kita macam mana dia boleh duduk daripada, macam kita tengok, ya, daripada atas ni dia boleh turun sampai bawah ke sini dan kita buang. Macam mana dia bergerak? Sebab cara usus kita ni dia menggunakan proses perah. Ya, dia perah, dia tekan sini, dia gerak ke depan. So kat sini pula tekan, ini akan ke depan. Dia sama macam kita punya ubat gigi. Ya. So bila makanan kita tadi tu bulk, dia membesar, ya, sebab dia buang air, dia jadi keras, dia besar. So lagi senang untuk proses usus itu menggerakkan dia turun. Macam gini usus kita ni turun sampai ke bawah ni. Ya, macam toothpaste lah, macam kita punya ubat gigi. Kalau penuh, senang je tekan, senang je keluar. Tapi kalau dah lopong, kecil-kecil kat dalam tu, dia tak bulk, dia tak size, kita nak tekan, kena gulung, tekan, baru dia boleh keluar. Betul atau tidak? So usus kita sama juga. Kalau najis kita tak cukup keras, tak cukup size, maka susah untuk dia nak perah macam picit ubat gigi tadi tu. So bila susah nak keluar, itu yang keluarnya berak sikit dia keluar. Yang najis banyak, yang lebih-lebih tertinggal dalam kita punya salu usus. Dan itu yang najis-najis tinggal dalam usus kita berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu yang boleh datangkan macam-macam penyakit, termasuklah kanser usus, kanser kolon dan sebagainya. Ini yang kita nak kena bersihkan. Ya, so dia bantu itu kita untuk buang. So secara tak langsung dia bagus untuk lancarkan pencernaan kita, dan untuk orang yang ada sembelit, ada masalah susah buang, dan of course juga dia juga bantu juga membuang kita punya blood glucose, ya, gula dan sebagainya, dia membantu kita buang juga. So itu bezanya soluble fiber dan juga insoluble fiber. Alright. So kita tengok di sini, ini adalah benefit.
So kenapa orang-orang yang kenapa kita nak kena ambil dietary fiber? Tadi tu saya ceritalah dia punya teknikal untuk buang ni gula lah dan sebagainya, ya. Tapi ini ada segi kalau kita tujukan direct pada masalah kesihatan, ya. So ini dia. Dia membantu kita lowerkan risk of heart disease, ya, bantukan risiko sakit jantung, membantu orang obesiti yang ada masalah berat badan yang ingin dapatkan mencapai berat badan ideal, dan untuk orang diabetes juga sebab dia bantu flush gula kita tadi itu dan sebagainya, kontrol gula dan stroke. Kerana apa? Kerana bila darah kita tadi itu tak dapat kolesterol yang banyak sebab dari absorption tadi itu, sebab dia block dengan gel, ingat tak? So tak dapat sedut. So bila darah tak masuk kolesterol, masalahnya kita boleh elakkan stroke. Stroke datang pada masalah kolesterol yang tinggi, darah yang pekat, ya. So dan juga high blood pressure, tekanan darah tinggi, dan juga orang yang ada masalah pencernaan, digestive disorder. So ini adalah benefit dia kalau kita makan dietary fiber. So simple saja, kalau saya ringkaskan fiber ni tadi yang dia jadi gel tadi tu, benda yang main kita nak fokus yang dia trap supaya tak boleh absorb, supaya dia boleh buang, ya. 3 benda utama ialah kolesterol, gula dan juga lemak. Ni 3 benda lah yang kita fokus. Banyaklah benda lain tapi 3 benda ni kita fokus. So ni 3 benda ni. So bayangkan kalau diketulkan dan di-flush, dibuang. So kalau kita buang kolesterol, ya, buang gula, itu sebab bila penyakit-penyakit macam ni saya katakan tadi tu, ya, diabetes boleh kurang, stroke boleh dikurangkan, risiko sakit jantung boleh dikurangkan. Sebab 3 benda yang kita paling takut tu, yang mendatangkan penyakit-penyakit ni semua, 3 benda yang tadi tu, kolesterol, gula dan juga lemak. So itu exactly the 3 things yang dietary fiber tadi tu, gel up, ya, so set tak boleh masuk dan dia bantu buang. Ya, interesting guys. Produk ni sangat-sangat interesting, ya. Saya bila belajar pasal fiber ni pun jadi seronok juga sebenarnya. Okay, weight loss. Kita go to function weight loss. So dia kata di sini fiber expand bulk food in your GI tract, slowing down digestion. So bila yang macam saya katakan tadi tu, bila dah jadi gel tadi dalam usus kita dalam bentuk fiber tadi tu, ingat lagi tak? Dia bulkkan kita punya nadi jadi besar. So bila jadi besar tu, secara memang dia lancar, tapi dia akan menjadikan pergerakan itu, digestion itu jadi perlahan. Okay? So you must understand guys, memerlahankan proses pencernaan ini sangat-sangat penting, ya, untuk you nak weight loss. Ya, so sebab ada orang kata sebenarnya makanan kita bila kita makan, ya, sunnah, ya, Rasulullah SAW pun 1400 tahun lepas pun dah cakap dah, makan, kunyah perlahan-perlahan. Kalau sunnah tu 40 kali kunyah kan, tapi tak apalah, pokoknya kena perlahan-perlahan nasihat dia. Ini betul sebenarnya guys. Sebenarnya makan perlahan-perlahan itu adalah dia akan efek secara direct masalah berat badan. Makan laju, badan besar, ada perasan tak? Orang yang berbadan besar makan laju. Kalau tengok orang yang berbadan kurus ni mungkin dia lebih makan lebih slow selalunya. Sebenarnya ini efek. So, kalau anda nak lose weight, makan perlahan-lahan. Okey, dia ada sebab kenapa. Okey, kita punya usus ni dia ada enzim, dia ada asid. So setiap kali kita consume, kita makan, enzim asid ni dia akan proses. Okey, dia akan proses secara aktif. Dan asid-asid ini dia aktif 5 ke 10 minit pertama. Kita ambillah 10 minit pertama. Ya, dia aktif 10 minit pertama, dia sangat aktif. Katakan 5 minit pertama lah, dia sangat aktif. Bila dia aktif, dia absorb semua. Gula dia ambil, semua dia ambil. Sebab dia tengah aktif, semua dia ambil. Gula, lemak, kolesterol, semua dia ambil. Ya, so lepas 5 minit, asid tu dia akan mula lemah. Bila dia mula lemah, dia tak dapat ambil banyak dah. Dia dah mula lemah, dia tak absorb sepenuhnya. Dia tak sedut gula, kolesterol, lemak tadi tu sepenuhnya sebab dia dah tak aktif. So bawah 5 minit dia aktif, ya. So kalau anda ada sepinggan nasi lauk pauk, anda jenis yang makan laju, anda habis sepinggan nasi ni 3 minit, 4 minit habis. Maksudnya sepinggan nasi tu dah dalam usus di bawah 5 minit di waktu dan ketika asid tengah aktif. So sepinggan nasi tu solid, lemak ke, gula ke, kolesterol dia ambil masuk dalam badan you. Cepatlah naik badan. Ya, tapi berbeza kalau anda makan perlahan-perlahan. Anda perlahan-perlahan. Katakanlah anda makan sepinggan nasi 15 minit. Contoh, ambil 15 minit. Maksudnya 1/3 je masuk yang 5 minit pertama yang aktif. 2/3 tadi tu, dia dah masuk dalam usus kita dalam keadaan asid tak aktif. So, dia akan lebih kepada pembuangan. Lebih daripada penyerapan. Nampak tak? Beza tu. Kalau anda habiskan sepinggan makanan bawah 5 minit dengan atas 5 minit, sangat banyak berbeza.
Ya, so di sini dia kata dia slowkan digestion, tuan-tuan dan puan-puan. Dia kena slow baru dia boleh ni. Okey. Lepas tu dia boleh increasekan satisfaction. Sebab bila fiber tu masuk dalam badan kita, dia mengembang, dia mengisi perut kita dengan fiber. So makanan-makanan yang lebih aktif, ya, lebih high energy akan jadi lebih sedikit ruang. So anda akan makan yang itu yang akan diproses. Yang besar tadi tu fiber-fiber lebih akan pergi kepada pembuangan. Tapi anda rasa kenyang. Ya. So kalau anda nak makan sikit, katakanlah makan anda diet, anda makan dinner awal pukul 6 petang contoh. Ya, mungkin dinner tu anda boleh kecilkan sikit portionnya. Ditop upkan dengan minum fiber untuk lebihkan kenyang supaya anda tak payah makan banyak. Okay, so high fiber, lower in energy density. So itulah dia ya. So slow digestion ini sangat penting supaya dia slowkan kita punya absorption period tadi tu. Alright, boleh follow. So weight loss ni kita ada satu video yang saya nak share dengan anda supaya anda boleh visualize apa yang saya masukkan tadi tu, yang masuk dalam usus kita tadi tu. Jom kita saksikan video pendek. Next, fiber fills you up as it adds bulk to food, swelling in the stomach, leaving you comfortably full on food that's naturally lower in calories. As food volume expands, it stretches your stomach. The satiety hormone, cholecystokinin, aka CCK, that signals your brain, I'm full. That's why a high fiber diet lets you shed pounds without feeling hungry. As a nice bonus, digesting fiber fires up metabolism. Your body can't digest fiber, yet it tries just the same, torching calories and fat along the way. Even more, fiber actually makes calories and fat disappear. During digestion, fiber acts like a sponge, soaking up calories and fat, then whisks it away. So you lose weight. Most people miss out on these benefits because their diet barely meets half of their fiber needs. This fiber deficit is why so many walk around hungry, which leads to overeating and weight gain. As fiber consumption declines, obesity rates skyrocket, along with rates of associated illnesses like heart disease, diabetes, stroke, cancers, and more. Eating a fiber-rich diet reverses that. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu dia. Itu yang panjang lebar saya ceritakan tadi tu, diringkaskan dalam video 1 minit setengah, 2 minit tadi tu. So saya rasa anda dapat visualize apa yang saya masukkan bila fiber masuk, dikembangkan usus, so rasa kenyang, ya, mesej sampai kotak kata kenyang. Lepas tu macam mana dia kembang, dia boleh absorb gula, kolesterol tadi tu boleh buang, ya. So anda nampak tadi secara visualnya. So itu dari segi bagusnya untuk anda sekiranya nak gunakan produk AG Fibery untuk kegunaan weight loss ataupun melangsingkan badan. Alright? Dan juga satu lagi function tadi itu digestive disorder, ya, masalah pencernaan. So kita nak tahu apakah sebenarnya punca masalah pencernaan, tuan-tuan puan. So punca dia banyak datang daripada kita punya kolon, ya, usus kita yang ini yang kita nampak ni tadi tu, dia press sampai, ya, ke bawah sampai ke lubang dubur kita untuk pembuangan, ya, dan sebagainya. So kita punya ini, intestine kita ni tuan-tuan puan, dia bila dia banyak sangat berlipat selama 10, 20, 30, 40 tahun, lipatan-lipatan dalam dinding kolon kita itu dia boleh mengakibatkan macam di sini tau. Dia panggil diverticula. Dia jadi macam pocket. Macam anda tengok sini kan. Dia macam lubang-lubang, dia macam pocket-pocket. So anda bayangkan ini adalah di mana najis kita lalu. Dia masuk sampai ke belakang sana. Ya. Kan? So bila dia lalu, najis ni bila dia lalu, so najis ni dia benda yang lembik, benda yang dia mengisi, dia benda yang macam separa cecair. So bila dia lalu dalam usus yang macam gini, anda nampak lubang-lubang yang macam gini, ya, dia punya lubang-lubang ni, bila lalu najis tu akan masuk ke dalam lubang-lubang ini. Dan bila najis tu masuk ke dalam lubang-lubang ini, najis tu tak boleh keluar, ya, tak ada cara untuk keluar, ya, maka najis tu akan stay dalam usus anda. Ini yang ada orang masalah, kenapa aku ni tak makan tapi kentut aku busuk. Ini je masalahnya. Ada najis, ada tai masih terlekat kat dalam celah-celah poket-poket dalam dinding usus kita ni. Dan ini bukan saja mendatangkan bau, itu masalah yang kecil je guys. Ya, yang masalah besarnya bila duduk kat dalam tu lama-lama, yang ni
Anda tahulah bila najis, toksik, bakteria yang tinggi, ya, sebab anda tahu najis, di mana ada najis akan ada bakteria. So bakteria yang banyak dalam usus, so dia boleh merosakkan sel usus, dan itulah datangnya kolon kanser, usus kanser dan sebagainya. Ya, so nak bagi anda faham macam mana tradicular ni, apa dia tadi, diverticular ni tadi tu jadi, saya ada satu lagi video pendek untuk kita saksikan so anda dapat faham. Jom kita tengok video pendek. Diverticular disease is a condition occurring when pouches form toward the end of the large intestine. Your large intestine, also known as your colon, includes the cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, and anal canal. Diverticulosis is associated with a low-fiber diet, constipation, and frequent straining with bowel movements. Constipation causes increased pressure inside your colon. Increased pressure may cause the mucosa and submucosa to herniate through a weakened area of the wall of your colon and form a diverticulum. Diverticulosis occurs when you have these diverticula, but often no other symptoms. In contrast, diverticulitis occurs when the diverticula become inflamed. The usual symptoms of diverticulitis are lower left abdominal pain, fever, constipation or diarrhea, and decreased appetite. Okey, tuan-tuan dan puan. So nampak apa yang saya cuba sampaikan tadi tu, bagaimana kita punya kulit kolon kita tadi tu dia boleh melipat dan menjadikan satu poket, dan poket itu diverticulitis. Susah benar nak sebut. Kan? Macam mana dia berjadi dan mendatangkan masalah, tuan-tuan dan puan. So ini yang kita kena pastikan, kita punya usus sentiasa bersih, sentiasa kuat, sentiasa sihat untuk mengelakkan perkara-perkara yang semacam inilah, ya. Okey. So itu dia, tuan-tuan dan puan. Saya nak sentuhkan juga di sini, sekarang ni baru kita masuk. Kan tadi saya dah explain ya dengan dalam betapa pentingnya dietary fiber, apakah soluble fiber, apakah insoluble fiber, bagaimana dia bantu kita mencerna, membuang, bagaimana dia bantu kita diet, weight loss dan sebagainya. So anda dah faham dah konsep? Sebab apa yang saya explain awal tadi semua itu, itulah caranya produk AG Fiber ni berkesan. Tapi inilah bahan-bahan dia yang akan support apa yang function-function yang saya sudah explain dengan anda di peringkat awal tadi. So kita bahan pertama kita adalah psyllium husk. Ya, psyllium husk ini sejenis insoluble fiber. Macam saya katakan tadi, yang ni kita secara lalu saja sebab anda dah faham dah ya. Insoluble fiber tadi tu bulk forming laxative yang bergetah tadi tu ya, macam gel untuk bantu kita punya bowel movement, untuk halang absorption yang menyedut kolesterol, gula, lemak dan sebagainya. So tadi tu semua saya dah explain. So ini dia bahan dia yang akan dalam AG Fibery yang membantu untuk mencapai function-function yang saya sudah explain panjang tadi tu. Ya. So ini juga satu sumber untuk good bacteria dalam usus kita, kerana good bacteria ini juga sangat-sangat penting untuk memecahkan, menguraikan. So tadi kita dah dapat dah diverticulitis punya masalah tadi, kantong tu najis tersekat kat dalam. So kalau ada good bacteria dalam tu, good bacteria boleh bantu untuk masuk dalam lubang tadi tu, pecahkan najis yang sangkut tadi tu untuk keluarkan. So itu adalah tugas good bacteria. So ini solution dia, tuan-tuan dan puan. Tadi first half saya duk cerita masalah-masalah dia yang boleh berlaku kan dengan solution dia. Tapi ini bahan-bahan yang bagi solution. So benefit dia lower kita punya kolesterol. Yang kedua, weight control, menggalak. Macam mana weight control? Dia menggalakkan kita rasa kenyang, so kita tak perlu makan banyak. Dan juga diabetes. Dan macam mana diabetes? Kerana tadi, macam saya katakan tadi tu, dia tak boleh nak collect sugar tadi tu kerana kita punya fiber dah block ya tadi tu. Ya, so itu kita punya psyllium husk. Bahan kedua kita adalah inulin, sejenis dietary fiber juga. Saya pun dah explain panjang tadi apakah dietary fiber kita yang soluble dan sebagainya. Sama juga dia menggalakkan good bacteria
kita punya absorption kita, ya, dan juga digestion kita. Semua saya dah explain tadi dah. So benefit dia, improve digestive health. Dia stimulate kita punya growth bacteria, good bacteria dalam kita punya usus. Macam saya katakan itu, menguraikan najis supaya najis lebih smooth untuk dipress dan dikeluar daripada kita punya sistem usus kita tadi tu. Alright. Relief constipation, melegakan orang yang ada sembelit, susah buang, weight loss, control diabetes, gula. Ni panjang lebar saya dah explain tadi macam mana dah. Ni cuba kita lalu je apa bahan-bahan AG Fibery yang support apa yang saya katakan tadi tu. So improve mineral absorption dalam kita punya tulang juga. So adalah bahan bedah lain. So sebenarnya banyak juga. Dia punya, kalau kita perhatikan AG Fibery ni sebenarnya bukanlah hanya semata-mata pencernaan, buang dan juga untuk diet. Tapi dia boleh bagus kontrol gula. Maksudnya bagus untuk orang yang diabetes. Dia boleh kontrol kolesterol bagi orang yang ada masalah saraf dan darah pekat dan sebagainya, masalah kolesterol tinggi. So sebenarnya banyak function dia, tuan-tuan dan puan. Kalau kita go deep, ya, dia punya function dia. Alright, seterusnya kita ada juga maltodextrin. Bentuk bahasa dia lah, teknologi dia Fibersol 2, tapi sebenarnya bahan dia adalah jagung. Ya, so sejenis soluble dietary fiber pun saya dah cerita panjang tadi. Dietary fiber sangat penting, dah saya explain. Dan juga jagung juga dia jatuh di bawah FDA list of dietary fibers. Ya, dietary fiber ni yang can fulfill consumer satiety benefit. Maksudnya di sini ialah, kalau kata mudah dia, FDA mengkategorikan jagung sebagai makanan ruji. Itu je lah, simple. Makanan ruji maksudnya main food. Anda boleh makan tu saja. Macam nasi, makanan ruji. Daging, makanan ruji. Ya, macam jagung pun FDA kategorikan dalam makanan ruji juga, tuan-tuan dan puan-puan. Tu orang kata kalau bila orang kata balik kampung tanam jagung lah. Kalau dah jatuh bisnes kan, balik kampung tanam jagung. Maksudnya nasi pun dah tak boleh dah, tak mampu daging nak makan. Makan jagung. Boleh replace kita punya meal, dia boleh bagi fiber yang cukup, nutrien yang cukup untuk tubuh badan kita survive. So kalau kita perlu survive dalam masalah kesusahan, inilah jagung. Lagi satu makanan ruji yang boleh macam keladi, ya, macam kita nenek moyang kita zaman Jepun banyak kita dengar cerita makanan tak ada, makanan kena satu, terpaksa makan apa, makan ubi tanah, ubi tanah macam itulah, makan ubi dan macam-macam kita kena makan, dia boleh replace kita punya meal walaupun tak enjoy makan tapi cukup untuk tubuh badan kita. Itu maksudnya FDA dah kategorikan jagung pun sama juga, tuan-tuan puan-puan. Alright, satu lagi. Yang ini pun sangat penting. Ini very interesting, tuan-tuan dan puan-puan, di mana dia menggalak kita ada satu teknologi kita panggil digizyme ataupun digestive enzyme. Okay, so dalam usus kita ni guys, tadi ingat tak saya cerita bila kita makan, ya, ingat tak yang acid tadi tu, enzim tadi tu. So enzim ni pun kadang-kadang bila dia kurang dalam badan kita, sebenarnya enzim ni dia bukan pukul rata satu jenis enzim proses semua makanan yang kita bawa masuk dalam usus. Tak. Dia ada khas dia. Ya, dia ada enzim ni, dia ada amylase, protease, lipase, cellulase, lactase. So berbagai-bagai jenis enzim dalam tubuh badan kita bila kita start consume makanan bawa masuk dalam perut kita. So dia lain, dia bukan sejenis enzim saja. So semua ni ada fungsi-fungsi dia juga. Mari kita lihat. Kalau kita lihat amylase. Yang pertama amylase. So amylase ini adalah sejenis enzim yang orang kata dia proses karbohidrat. Ya, proses karbohidrat maksudnya benda-benda yang macam simple sugars lah, ya, wheat, gandum, nasi, roti, karbohidrat. Ya. So enzim itu dihaskan untuk proses tekstur makanan-makanan yang karbohidrat punya base. Ya, untuk nasi dan sebagainya. So lepas itu kita ada cellulase. Ya, cellulase ini lebih kepada proses bahan-bahan makanan yang tekstur dia seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. So enzim yang proses nasi dengan enzim yang proses buah dan sayur lain jenis asid. Dia bukan satu jenis je pukul rata, tak, lain-lain ya. So dia ada dia punya pengkhususan dia. So lepas tu kita ada satu lagi enzim yang kita panggil lipase. Lipase ini dia lebih kepada proses benda-benda yang macam lemak, benda-benda yang berminyak. Kadang-kadang kita makan benda berminyak dalam kita punya sup dan sebagainya, kita tak nampak minyak tu masuk. So minyak tu pun ada sejenis enzim khas. Minyak, lemak dan juga benda-benda yang bergetah. Kadang-kadang kita makan buah kan, kita makan buah, kadang-kadang kita gigit sayur tu pun kadang-kadang dalam dia ada getah, kita tak perasan. Terlalu sikit, dia tak membahayakan, tetapi perlu dicernakan, perlu dipecahkan dalam usus kita. So benda-benda yang bergetah, minyak dan sebagainya, lipase.
So protease seperti bunyinya protein lah. So protein ni kita tahulah daging ayam, daging lembu, telur, ya, susu, telur dan sebagainya. Protease, benda-benda yang protein. Dan lactase, enzim lactase adalah untuk yang benda-benda yang milk based. Yang macam susu punya, apa orang kata, santan, lemak, susu dan sebagainya, benda-benda yang pekat ni diuraikan oleh enzim lactase. So guys, apa yang kita boleh nampak dekat sini, ya? Itu sebabnya kadang-kadang orang ni dia sejenis, contoh, ada orang jenis yang tak makan ikan. Kita tahu kan, ada orang jenis yang aku tak boleh makan ikan ataupun aku tak makan ayam. Ya, ataupun dia rasa macam kenapa? Sebab tak tahu, tak selera, tak sedap. Ya? Sebab kadang-kadang kita ingat benda tu psikologi, tapi kadang-kadang benda tu ada kena-mengena dengan enzim khusus dia. So protein dia, contoh dia kurang makan daging. Dia kurang makan daging. Paling common lah. Kurang makan sayur. Itu paling common. Okay. So kita tahu sayur dengan buah ni selulis. So ada kemungkinan sebab usus anda enzim selulis kurang. Tu sebab anda jenis yang nampak sayur dengan buah dia macam tak ada selera. Tak suka makan sayur, tak suka makan buah. Sebab kadang-kadang dia bukan psikologi, bukan masalah selera, masalah biologi. Sebab kita punya selulis kurang. Faham tak maksud saya? Ataupun kita boleh kenakan dengan orang yang sensitif, alergi, alahan. Contoh, tak boleh minum susu, tak boleh minum roti sebab dia lactose tolerance. Ya, sebab lactase dia kurang. Ya, so dia ada kena-mengena dengan selera makan kita, tabiat makan kita. Benda ni sebenarnya dia efek. Dengan benda yang kita boleh makan, tak boleh makan, alergi, tak alergi. Ni yang semua efek. So, kalau kita balancekan kita punya enzim, maka kita punya selera pun akan balance. So, apa yang badan kita boleh terima, alahan atau tak alahan pun dia lebih balance. Yang itu yang kita nak. Tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita punya enzim dalam ni balance. So, diet kita pun secara secara semula jadinya pun, dia akan jadi lebih baik dan lebih teratur. Okey, dan juga kita ada papain daripada buah papaya lah, ya. So buah papaya ini sejenis remedi orang lama pun, ya, orang kuno-kuno pun dah pakai lama dah sebenarnya. Papaya ni sebenarnya sejenis painkiller yang natural, ya. Dia anti radang yang natural, anti bengkak dan bagus untuk digestion. Saya rasa kita orang Malaysia, ya, orang Melayu, Chinese, Indian, saya rasa kita dah tahu dah benda ni. Orang Malaysia selalu kalau masalah susah buang je, makanlah banyak sikit petik, besok tu lancarlah pisang, ya, benda-benda yang macam itu. So pepin pun adalah satu bahagian yang penting dalam produk AG Fibery kita. Alright. So siapa yang patut consume AG Fibery? So orang yang nak good heart health, ya, nak jantung yang baik, kesihatan jantung yang baik, orang yang nak weight control, orang yang nak improve digestive system, orang yang ada masalah pembuangan. Improve digestive system tadi maksudnya bukan saja melancarkan pembuangan, tetapi improve balik kita punya enzim. Maksudnya kalau makan protein boleh proses, makan gula boleh proses, makan minyak getah boleh proses. So kita punya enzim cantik, ya, tuan-tuan dan puan. So masalah sembelit dan juga carnivore. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa carnivores? Sebab orang carnivore ni dia banyak makan daging, dia tak banyak makan sayur, dia tak banyak makan buah dan sebagainya. Dia kurang fiber. Ni orang yang macam saya lah. Saya ni memang hantu, ya, makan burger, saya suka makan daging, rendang, saya suka makan steak, saya suka makan daging. Saya kurang makan sayur, saya makan buah. So saya ni dalam kategori selera makan saya carnivore lah, lebih kurang lah katanya. So orang yang carnivore banyak makan daging, elok balancekan dengan makan ataupun amalkan dengan pengambilan AG Fibery. Okey, ni suggestion serving 1 sachet, masukkan dalam 1 gelas air lebih kurang 150 ml. So gelas standard anda di rumah itu, air itu gelas standard selalunya yang 150 ml. Ya, so penuh 1 gelas biasa standard tu, 1 sachet masukkan dalam ni, dan mix baik-baik. Kalau ada shaker, ya, kita boleh gunakan shaker, lebih senang, lebih mudah. Kalau nak gaulkan pakai sudu pun boleh, tapi kena rajin sikit lah. Ya, so tips dia kalau pakai sudu tu, kalau gaul, sebab dia maksudnya dia masukkan dengan air sejuk. Yang lagi terbaik adalah air sejuk ataupun air room temperature. Jangan air panas. Fiber tak elok dengan air panas. Kena room temperature, the best air sejuk. The best air sejuk, ya. So rasa dia pun sedap, ya. Dia tak adalah rasa yang memis tu, tak ada. Rasa dia memang enjoyable. Dan juga bila you gaul, tips dia
Saya amalkan benda ni kan. Sebab dia susah sikit nak larut kalau tak ada shaker. So you masukkan air 1/3, air panas mati dulu 1/3 sebab dia lagi senang larut. Air panas mati, air sejuk dia susah sikit larut. So masukkan dalam tu penuh, gaul sampai dia lumat dengan air yang 1/3 tadi tu. Tenyih kat dinding cawan tu kan dengan sudu, tenyih bagi dia cepat pecah. Tenyih baru masuk air sejuk penuh. Lepas tu minumlah seperti biasa. Ya, dan kalau boleh jangan minum so slow 1 jam. Minumlah one shot ya, dalam 3 minit 4 minit sekali jalan dia terus, tuan-tuan dan puan. Kalau untuk diet, lose weight, 1 seceh sehari sudah memadai. Ya, ikut timing anda sendiri. Kalau anda punya time buang biological clock anda setiap 6 pagi dan ambillah 10 malam. Dia 8 jam. Ya, dia memang 8 jam you akan rasa. Dan dia tak memulas. Dia tak tahu nak bewak sakit ke apa tu, tak ada. You akan tahu bila sampai time, okey. Aku rasa dah time, so pergi. Dan dia buang pun smooth saja. Dia tak ada memulas-mulas dan sebagainya. Ya, kalau nak untuk masalah pembuangan, tengok badan anda. Macam saya makan 1 seceh 2-3 hari saya boleh buang 2 kali sehari. So saya selang 2-3 hari lah. Kalau anda jenis yang dia makan 1 seceh 1 hari, dia boleh pergi 2 hari dan 2 hari lah. Tengok badan anda macam mana. Alright? Itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita punya produk kita AG Fibering. Okey, saya nak juga tunjuk dengan anda juga tuan-tuan dan puan. Tadi awal-awal saya ada katakan pada anda ya, di mana marketing plan kita di bahagian shopping mall, produk-produk yang lebih kecil lah ya. Maksudnya AG Fibery, AG Rose, AG Drink, AG Max, AG Beauty inilah ya. Yang lebih kecil ini dalam shopping mall sebenarnya adalah satu untapped potential. Ramai orang belum tap lagi, ramai orang belum nampak lagi potensi dekat situ sebenarnya sangat-sangat luas. Sangat-sangat besar sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okey, so saya nak share sedikit dengan anda. Tapi sebelum itu, sebelum saya masuk ke situ, saya nak buat sedikit announcement tuan-tuan dan puan. Okey. Alright. So minggu hadapan macam saya janjikan setiap minggu kita berselang-seli ya, product talk dengan elite preview, business preview. So minggu depan business preview kita dengan kita punya special guest kita, Ambassador Datuk Seri Haji Murad Abu Bakar. Itu dia. Ya, so kita dapatkan sedikit suntikan motivasi dan dengar kisah beliau macam mana beliau boleh jadi jutawan dalam AG Nutrition dan boleh mencapai tahap Ambassador Millionaire AG Nutrition. So kita nantikan, saksikan minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama daripada si botak yang sama. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey. Alright, saya nak tunjuk potensi yang tadi tu, tuan-tuan dan puan. Okey, last 5 minit sebelum saya tutup, nak tunjuk potensi kita punya produk-produk dalam shopping mall. So anda tahu dalam kita punya plan pemasaran kita ada bonus yang kita panggil shopping mall 45%, di mana anda setiap direct sponsor anda dapat makan persen-persen level-level daripada pembelian-pembelian dia. Contoh kita cakap dalam konteks elite sebagai contoh ya. Anda sponsor 1 orang, anda dapat makan dia, kalau dia bawa orang group to grow, anda dapat makan sehingga 1 2 3 4 5 level, 25%, 10, 5, 3, 2%. Okey, so yang ni anda faham, saya rasa ramai orang tahu yang ini. Okey, dan juga yang saya sering laungkan, kalau anda masih ingat dalam training-training yang ataupun talk yang saya banyak buat, saya ada tunjuk yang ini juga. Okey, sebab untuk anda enjoy shopping mall bonus ini, dia lagi ramai direct sponsor, lagi besar potensi dia dalam shopping mall. Ya, maksudnya yang tadi ni anda dapat makan 5 level ni sebab anda sponsor 1 orang. Ya, dan 1 level ini ramai tau, 2 orang, level ni 4, 8, 16, 32 orang. So total ada lebih pada 60 orang anda dapat persen-persen daripada pembelian produk dia. Tak kisahlah dia pakai produk tu ataupun dia menjual, menjajah ke, tak kisahlah. Tapi sampai banyak ni, sampai lebih daripada 60 orang. 5 level ni, anda bawa 1 orang saja kat sini. First level anda 25%. Ya, ini baru 1. So kalau itu maksud saya dalam shopping mall bonus ini, kalau anda nak hidupkan lagi banyak direct sponsors yang hidup 5 levelnya, lagi bagus. Lagi besar potensi dia. Alright? Dan kalau anda masih ingat juga, dalam training saya banyak tunjuk the applied binary duplication, gambar rajah ini, di mana kita tunjuk bagaimana anda sponsor 2 orang sebulan. Kenapa 2 orang sebulan? Sebab 2 orang sebulan saya rasa satu target yang mudah sabah, orang part time pun, yang buat bisnes ni part time pun mampu capai target, rekrut 2 ahli baru ataupun business partner baru setiap bulan dan semua orang buat benda yang sama. Okay, so kalau pada bulan pertama anda dapat 2 orang anda, so dia pun macam anda juga setiap bulan cari 2 orang baru, so bulan kedua jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, jadi 32, 64 dan akhirnya pada bulan ke-12 dia akan jadi 4096 orang.
Okey, ini cara perlahan je. Semua orang cari dua saja. Maksudnya anda secara peribadi, anda cari 2 orang. So hasilnya begini, anda ada 24 direct sponsor dan 4,000 downline. Kenapa 24 direct sponsor? Sebab anda yang direct sponsor anda bawa sendiri. 2 orang sebulan anda bawa sendiri selama 12 bulan, jadi 24 orang lah. Lain kata, 24 orang ni anda kenal kawan anda, first level anda. Okey, 4,000 ni mungkin anda tak kenal. Tapi dalam konteks shopping mall bonus, saya lebih nak bercerita tentang 24 direct sponsor anda. Alright, so saya nak tunjuk anda, okey, boleh? Kita tengok Excel kita. Saya nak tunjuk anda satu file Excel. Tak boleh, no problem. Simulasi income. Simulasi income. Ya, tunggu sekejap, kita tunggu saya punya Excel file keluar dalam kita punya skrin. Okey. Alright, Fatia, tunjuk gambar Rajani dulu. Okey, ini. Alright. Okey, anda tengok di sini ya. Tuan-tuan dan puan, okey, ini adalah produk-produk. Ya, produk-produk yang kita ada dalam boleh beli daripada shopping mall. Ini adalah harga-harga ahli. Alright. So ini adalah kalau anda beli setiap produk inilah kuantiti dan jumlah amount, dan kalau sebulan anda beli semua ni ada 1 2 3 produk, jumlah perbelanjaan anda, modal anda berniaga adalah di sini. Kotak biru ini. Alright, ini untuk tengok perbelanjaan kita. Contoh, okey, kita tengok shopping mall bonus. Baru saya tunjuk tadi itu, shopping mall bonus kita makan sampai 5 level, ya, daripada 25% right down hingga ke 2%. Ini yang saya baru tunjuk anda slide tadi. Baik, dan saya juga katakan tadi itu 5 level ini ada lebih daripada 60 orang. Sebab level ini, level pertama ada 2 orang. Level yang ini 4, 8, 16 dan jadi totalnya 62 orang. Yang ini adalah anda hanya bawa 1 orang tadi, tapi dia kembang jadi 5 level dan anda ada overriding 62 orang shopping mall bonus. Alright? So, apa yang anda belanja tadi itu di sini, kita anggap anda buat gerakan kumpulan. Ya, so setiap orang belanja dalam kumpulan anda menjual sales target begitu banyak, dan nombor yang dalam kotak biru ini, perbelanjaan bulanan anda ini akan muncul di sini. Kotak biru ini. Dan semua orang akan belanja lebih kurang yang sama dengan anda, pergerakan dia. Ini jumlah downline dan hasil dia total spending, anda akan dapat tengok sendiri total income. Dan sini anda tengok satu, kenapa? Adalah sekiranya anda ada 1 direct sponsor. Bila anda ada 1 direct sponsor, anda ada 1 orang yang anda makan 5 level 62 orang tadi tu. Kenapa bawah ni 24? Ini adalah sekiranya anda pada 24 line, 24 direct sponsor. Tadi kita tunjuk 24 direct sponsor hidupkan dalam masa 12 bulan saja. Dan 12 bulan bukan lama pun. Okey, so mari kita lihat. Besarkan sikit Fatia. So kita suruhkan sikit jumlah dia. Okey, kita tengok sebelah sini. Kita start kecil. Okey, kita start kecil saja. Fatia letak AG Fibery 2. Kenapa AG enter? Okey, kenapa AG Fibery 2? Semua kita bayangkan anda punya kumpulan tu tak payah banyak guys. Setiap orang beli 2 kotak. Semungkin anda makan 1 bulan, ataupun mungkin bukan anda makan, mungkin anda ada 1 customer tu yang setiap bulan dia beli 2 kotak. Itu saja. Anda jual 2 kotak AG Fibery setiap bulan dan semua grup anda, downline anda buat yang sama, jual 2 saja. Apakah payah sangat jual 2? Okey, maksudnya setiap orang belanja RM140 dalam shopping mall. Mari kita tengok income dia Fadia. Tolak ke tepi. Kalau 24 downline, hasil yang tadi kita tengok 24 downline kan, 8,000 sebulan. 8,000 sebulan. Anda jual berapa? Anda beli berapa kotak AG Fibery? 2 saja. Dan kalau 2 tu anda pakai sendiri, anda boleh budaya dalam kumpulan anda. Okey guys, budaya kumpulan kita, since semua orang tak suka menjual, kita buat semua orang minimum pakai 2. Pakai sendiri. So kalau 2 ni semua pakai sendiri, maksudnya dalam kumpulan anda tak ada seorang pun menjual, semuanya pakai sendiri saja, 8,000 sebulan. 8,000 sebulan. Hanya dengan memakan produk 2 kotak sebulan. Semua orang buat benda yang sama. Nampak tak guys? Ini kelebihan bonus shopping mall kita. Menggandakan, menduplikasikan potensial income kita. Okey Fatia, pergi balik ke sebelah sini. Sembalik. Okey. Okey, saya nak dengan Fatia letak. Okey. Ini kita cerita 2. Kita ceritalah produk lain guys. Okey, kita cerita produk. Okeylah, AG Fibery ni katakanlah 2 anda pakai sendiri,
Lepas tu kita anggap anda ada 3 orang customer yang beli 2 kotak sebulan. 3 orang customer je. Maksudnya anda jalankan bisnes AG Nutrition ini, kerja anda jaga 3 customer yang pakai AG Fibery 2 kotak tadi. 3 orang je jaga. Tak susah pun. Dengan tambah anda makan 2. So kalau 3 orang tadi 6, anda 2 jadi 8. So AG Fibery letak 8 Fatihah. So ingat anda makan sendiri 2, lepas tu anda ada 3 customer. 3 customer je nak jaga. Tak susah. Tengok income dia Fatihah sebelah sini. 32,000 sebulan. Tuan-tuan dan puan-puan. Tak seronok. Ada cari orang baru. Ada sponsor orang baru. Tak ada. Jaga 3 customer kau je tiap-tiap bulan. Semua orang buat benda yang sama. Makan dah dapat 32,000 sebulan. Yang bina tadi 2-2-2. Cara perlahan tadi tu. Setahun lah. 2-2-2. Cara yang perlahan. Part time pun boleh buat. Boleh capai ni dalam masa 12 bulan. Ni saya tak cerita lagi lah ni. Juta-juta, ratus-ratus ribu sebulan ni saya tak cerita lah. Sebab hari ni saya bukan nak cerita business preview. Saya lebih nak cerita produk. Ya, shopping mall kita. Kalau anda pakai, semua orang pakai, semua orang jual. Banyak duit. Ini banyak orang tak pandang kat sini ni. Ini yang saya nak bukakan sikit minda anda hari ni. Okay. Baik, Fatihah pergi balik kat sini. Okay. Sekarang saya nak anda bayangkan dalam kumpulan anda, semua orang menjual. Menjual betul-betul, tapi okey, kita tak payah cerita banyak sangat. Mari kita tengok sini. Okey, katakanlah kita dah banyak produk. Okey, katakanlah AG Sera anda ada 2 orang customer setiap bulan. 2 orang customer. Tak susah pun. Okey, 2 orang customer maksudnya 4 kotak lah. Ya, satu orang makan 2 kotak sebulan kan? Okey, 4 kotak. AG Sera 4, Fatihah. Okey. Okey, alright. Masuk AG Brock. AG Brock katakanlah anda ada seorang customer. Setiap bulan dia seorang je beli AG Brock. Okey, tak apalah, 1. 2 kotak. Pasal sebulan 2 kotak. Okey. Lepas tu AG Beauty. Okey, AG Beauty mungkin serum anda ada 1 customer, tak 1. Ni saya cerita anda tak terror menjual tau. Sebab ni semua sikit ni. Sikit gila sebenarnya. Okey, AG Beauty serum mist mungkin 1. AG Beauty Cancer pun mungkin 1. Semua 1 je. Okay, AG Coffee mungkin sebab benda RM30-40. Kopi-kopi ni banyak orang suka beli 2-3. Okay, katakanlah anda ada 5 orang customer. Ambil lah AG Coffee 5. Okay, AG Rose adalah seorang kawan tu beli 2 kotak AG Rose setiap bulan. Seorang. Tak ada 2 kotak Fatihah. Okay, AG Fibery katalah 2 kotak juga anda dah makan. 2 je. Seorang customer. AG Max pun katakanlah macam AG Coffee juga. Adalah 2-3 orang suka beli, ketak 3. AG Max 3. Nampak? Ini sikit-sikit tau. 1 customer. Setiap produk 1-2 customer. 1 customer. Ini boleh katakan jualan kayu lah. Tak banyak lah. Kalau anda buat trading, anda jual banyak ni memang bayar sewa rumah pun tak cukup lah. Betul atau tidak kalau jual banyak ni? Okey. Tapi oleh kerana kita punya shopping mall bonus, tengok income ni. 100,000 sebulan. Anda belanja setiap orang modal 1,700 setiap bulan. Jual balik, dapat balik. 1,700 ni dapat balik sebab untung. Ada untung runcit. Ini saya cerita bonusnya saja, tuan-tuan. 100,000 sebulan. Jualan main-main je. AG Sera 2 kotak, 1 customer. AG Brock 1 customer. Ni 1 customer, ni 2 customer. 1 setiap produk. You go with that. So you boleh train group you. Alright? Okay, Fatihah boleh masuk balik studio. Kan? So guys, saya harap anda dapat lihat hari ini jelas tuan-tuan dan puan-puan. Ya, satu yang pertama saya harap apa yang saya sampaikan tentang AG Fibery itu anda dapat sikit maklumat. Ya, dengan maklumat boleh menjadikan anda lebih yakin menggunakan produk. Ya, so juga bukan sahaja yakin menggunakan produk, tapi kita at least bila kita berinformasi, orang kata knowledge pasal produk, maka kita lebih beretika. Kerana kita nak jadi satu perniagaan network marketing yang product based, genuine product based. Kita punya inspirasi bukan macam company-company yang buka tutup. Kita nak jadi gergasi. Ya. Kita suka tengok company seperti Amway contoh. Ya, kalau gergasi di Malaysia yang CNI, Elken dan sebagainya. So kita nak mencontohi syarikat-syarikat yang semacam ini tuan-tuan puan-puan. Kalau kita nak jadi capai macam itu, of course quality product kita kena jaga dan quality agent kita kena jaga, ya, knowledge semua kena ada dan sebagainya, dan baru kita boleh capai, dan kita kena jadi product based company. Ya, okay guys. So kalau kita nak jadi product based company, agent-agent kita kena guna produk, kena ada knowledge, kena jual, kena pakai dan sebagainya. Anggap dia sebagai satu perniagaan di mana saya dah tunjuk tadi contoh shopping mall. Sikit-sikit semua orang main peranan sikit-sikit, tapi semua orang buat benda sama, dapat income yang sangat besar dan lumayan. Dan yang paling best adalah pendapatan yang
pasif. Itu yang paling best tadi tu. Ya, sebab tiap bulan tu je customer yang kau beli, yang kau servis, tu je. Tak payah cari orang baru, tak payah jual produk. Tu je pusing-pusing. Kalau semua orang boleh maintain banyak tu customer tiap bulan dalam group you, berpuluh-puluh ribu, beratus ribu tiap bulan. Alright? Okay guys. So, itu sajalah ya yang saya nak sampaikan pada malam ini. Saya memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terlebih kata ya, sesungguhnya yang baik itu hanyalah daripada Allah SWT, yang tak baik datang daripada kelemahan saya sendiri. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. So, sebelum itu saya nak tengoklah, nak jumpa crowd saya, ya tuan-tuan dan puan, nak tengok siapa yang ada pada malam ini. So, kita ada Tuan Amirul Ashraf. Ya tuan, apa khabar? Ya, kita ada Cik Kai. Cik Kai ni macam dekat gunung-gunung mana kau ni? Dahlah muka tak nampak. Baru nampak muka. Ingat jin gunung apa tadi? Okey, Cik Soed, apa khabar? Ya, kita ada Cik Muhammad Shah, Romi daripada Brunei, ya, Asmah Laili, Puan Asmah ya, Puan Liza, Kak Suhaila Suhaimi, apa khabar Kak Suhaila? Sihat? Ya. Cik Abu Talib, apa khabar? Ya. Cik Hanif. Tengok Cik Hanif dekat TGL gambar. Berparti-parti. TGL punya function. Okay, alright. Semua. Cik Syahril, apa khabar ya? Cik Nur Syahira. Kita ada Sherry Sophie. Okay guys, thank you very much. We have been a good crowd. Bye-bye all. Love all.